Okey. Semua dah bersedia? Okey, bismillahirrahmanirrahim. Okey, kita sambung semula. Kita sambung semula perbincangan kita berkaitan dengan sebatian karbon. Jadi seterusnya kita akan melihat kepada bab subtopik yang kedua, iaitu hidrokarbon. Ya. Okey, so kita lihat apakah yang dimaksudkan dengan hidrokarbon. Ya, semua dah okey. 24 orang, okey. Okey, apakah yang dimaksudkan dengan hidrokarbon? Jadi hidrokarbon ni salah satu daripada bahan yang ada yang dikategorikan sebagai sebatian karbon, dan kita spesifikkan kepada bahan-bahan tertentu di dalam sebatian karbon itu sendiri. Jadi salah satu bahan yang dikategorikan sebagai sebatian karbon adalah hidrokarbon. Jadi sekarang ni hidrokarbon ni, kita tengok sini hidrokarbon, hidrokarbon. Jadi hidrokarbon tu apa maksud? Hidro tu bermaksud air. Hidro tu bermaksud air. Hidro bermaksud air. Okey, 5.2 hidrokarbon. Okey, so hidrokarbon ini, hidro ini maksudnya adalah daripada unsur hidrogen. Itu yang kamu kena tahu. Karbon, karbon lah. Jadi berdasarkan kepada nama hidrokarbon ini, dia merujuk kepada bahan sebatian karbon, bahan sebatian karbon yang terdiri daripada hanya dua unsur ini sahaja, iaitu hidrogen dan karbon. Okey. So mana-mana bahan yang terdiri daripada hidrogen dan karbon sahaja, maka dia dipanggil hidrokarbon. Itu senang. Dan bahan yang terdiri daripada hidrogen dan karbon atau kita sebut sebagai hidrokarbon ni, kebanyakannya, ataupun boleh kita katakan semua sekali, adalah merupakan bersumber daripada suatu bahan yang kita sebut sebagai sekarang ni sebagai petroleum. So petroleum ini, bahan petroleum ini satu bahan mentah yang diperolehi daripada dasar bumi. Jadi petroleum ini suatu cecair yang hitam legam, suatu cecair yang hitam. Okey, cecair hitam ini, so cecair hitam ni lah dari segi bahasa kimia dia adalah merupakan hidrokarbon. Sebab dalam petroleum ni ada banyak jenis. Ada campuran pelbagai bahan hidrokarbon. Maksudnya ada macam-macam jenis yang berbeza dari segi bilangan hidrogen dan bilangan karbon. Semua itu termasuk dalam hidrokarbon. Jadi antara nama-nama contoh-contoh yang boleh disebut di sini, contohnya alkana,
alkena, butana dan sebagainya lah. Banyak nama-nama, kerosin, diesel. Okey, daripada sini, daripada petroleum ni diproses, dalam dia ada petrol. Petrol tu diperolehi daripada petroleum, dan macam-macam lagi. Bahan yang boleh didapati daripada cecair hitam petroleum ini. Jadi inilah yang dipanggil sebagai hidrokarbon. Jadi hidrokarbon itu sebenarnya adalah merupakan cecair petroleum. Jadi macam mana sebatian hidrokarbon ini diperolehi dan bagaimana sebatian hidrokarbon ini boleh terbentuk di permukaan, di bahagian dasar bumi. Jadi pembentukan sebatian hidrokarbon daripada sumber semula jadi adalah seperti yang diterangkan dalam rajah ini. Okey, Jadi petroleum atau hidrokarbon ini terbentuk. Jadi hidrokarbon ni adalah sebatian organik. Tu nak kena sebut. Hidrokarbon ni adalah sebatian organik. Dia adalah sebatian karbon organik. Maksudnya apa? Hidrokarbon atau petroleum ni dia berasal daripada benda hidup. Dia terbentuk daripada asalnya benda-benda hidup. Macam mana benda-benda hidup ni pula boleh menghasilkan petroleum? So, kita terangkan daripada gambar rajah inilah. Okey, daripada gambar rajah ini, kita boleh tengok di sini. Okey, mula-mula sekali bagi perhatian kat sini. Okey, kita ada hidupan laut. Dan apabila hidupan laut itu mati, meninggalkan dunia ni, maka bangkai-bangkai dia akan terbenam di dasar laut. Jadi hidupan laut ni yang kebanyakannya daripada ikan ke ketam ke sotong ke tumbuh-tumbuhan dalam laut dan sebagainya. Bila dia mati, so dia akan terbenam di dasar laut lah, di permukaan laut, permukaan dasar laut. Okey, bila lama kelamaan melalui suatu proses penguraian sebenarnya, so apa yang berlaku adalah bangkai-bangkai haiwan ini lama kelamaan akibat daripada tekanan tanah, berlakunya pergerakan tanah, kemudian berlaku penimbusan tanah, menyebabkan dia mengambil masa berjuta-juta tahun, menyebabkan sisa-sisa ataupun bangkai-bangkai haiwan itu dia tertanam dan tertekan ke dalam tanah, jauh ke dalam tanah, berlapis-lapis. Jadi ini menyebabkan bangkai ini lama kelamaan dia akan diuraikan oleh bakteria, oleh kulat, oleh virus di dalam tanah dan mengambil masa berjuta-juta tahun, dan hasil daripada proses penguraian ini maka terhasillah cecair berwarna hitam. Jadi cecair yang berwarna hitam itulah yang dinamakan sebagai petroleum, dan daripada hasil itu, bila bangkai-bangkai itu telah diuraikan melalui proses penguraian dan perebutan oleh bakteria, dia akan menghasilkan petroleum dan juga gas asli. Gas asli itu akan terkumpul di bahagian atas petroleum itu. Jadi kita boleh tengok di sini. So yang ini lapisan tanah di dasar laut. So tumbuh-tumbuhan, haiwan yang telah mati, yang telah diuraikan, dia akan jadi petroleum. Dan proses itu menghasilkan gas. Gas itu yang dipanggil sebagai gas asli, dia akan terkumpul di bahagian atas petroleum tersebut. Jadi inilah yang menyebabkan terhasilnya petroleum. Jadi petroleum dan gas asli itu adalah merupakan bahan yang dihasilkan, hasil daripada proses perebutan, perebutan dan penguraian oleh mikroorganisma. Jadi penggabungan kesan tekanan oleh lapisan pasir dan lumpur, haba yang diserap daripada persekitaran
Dan proses penguraian oleh bakteria mengubah sisa bangkai itu untuk menjadi petroleum dan juga gas asli. Okey, so itulah bagaimana petroleum dan gas asli dibentuk di dasar lautan daripada bangkai organisma hidup. Okey, so itu adalah petroleum dan gas asli. Sekarang kita tengok pembentukan arang batu. Okey, arang batu pun sama juga, dia terhasil daripada sisa-sisa tumbuhan yang mati secara semula jadi di atas tanah, kemudian terbenam di dalam tanah selepas berjuta-juta tahun. Proses yang sama hasil daripada tekanan oleh lapisan batu, haba daripada persekitaran, haba yang tinggi dan proses penguraian bakteria menyebabkan tumbuh-tumbuhan, bangkai tumbuhan itu yang mati itu yang diuraikan oleh bakteria menjadikan ia bertukar menjadi arang batu. Jadi maksudnya semua proses ini, proses penguraian dibantu dengan tekanan oleh lapisan batu, lapisan tanah dan haba yang begitu panas di dalam tanah. So menyebabkan bakteria dapat mengubah porsi tumbuhan itu menjadi arang batu. Jadi arang batu terhasil daripada penguraian bakteria terhadap tumbuh-tumbuhan yang mati selama berjuta-juta tahun dahulu, manakala petroleum dan gas asli terhasil daripada penguraian bangkai tumbuhan dan haiwan yang mati berjuta-juta tahun yang lalu. Jadi dia proses ni mengambil masa yang sangat lama lah. Berjuta-juta tahun barulah terhasilnya petroleum dan arang batu. Okey, gitulah bagaimana terhasilnya proses terhasilnya apa yang dipanggil sebagai petroleum dan gas asli dan arang batu. Okey, sekarang ni bila dah dapat petroleum, syarikat-syarikat petroleum seluruh dunia akan menggali ke dalam dasar lautan, dapat sedut petroleum itu bawa ke darat. Jadi bila bawa ke darat, petroleum tu akan diproses. Jadi proses untuk menguraikan ataupun untuk memproses petroleum ini, proses itu dipanggil sebagai penyulingan berperingkat petroleum. Okey, ini nama prosesnya itu yang dipanggil sebagai penyulingan berperingkat petroleum. Jadi proses penyulingan berperingkat ini akan dilakukan di dalam loji penapisan minyak dan akan dipecahkan. Sebab seperti yang cikgu sudah terangkan tadi, petroleum ni adalah suatu campuran pelbagai bahan-bahan hidrokarbon. Jadi campuran hidrokarbon ini perlu diasingkan melalui proses penyulingan berperingkat sebelum pecahan-pecahan ini dapat digunakan. Jadi salah satu daripada bahan dia adalah petrol lah. Kita nak ambil petrol daripada petroleum ni, so kena melalui proses pengasingan ini, iaitu penyulingan berperingkat. Jadi dalam proses penyulingan berperingkat, bukan saja petrol saja akan diperolehi, tapi bahan-bahan lain juga yang terkandung di dalam petroleum ini akan juga dapat diperolehi. Dan konsep yang digunakan adalah melalui perbezaan. Setiap bahan ini mempunyai takat didih yang berbeza. Disebabkan takat didih yang berbeza inilah maka kita dapat asingkan bahan-bahan tersebut. Contohnya, kalau ada bahan yang bila 100 darjah Celsius dia akan terurai menjadi uap gas. So kita bila sampai 100 darjah Celsius je kita boleh asingkan dia. Lepas tu naik 150 darjah Celsius, bahan seterusnya pula akan terurai. 200 darjah Celsius, bahan lain pula akan terurai. So begitulah. Setiap bahan yang ada di dalam petroleum itu mempunyai takat didih yang berbeza. So akan dipanaskan sehinggalah keseluruhan bahan-bahan yang ada di dalam petroleum ini dapat diasing dan diasingkan dan diperolehi. Jadi proses penyulingan berperingkat
secara mudahnya boleh kita buat di dalam makmal seperti contoh dalam aktiviti 5.2 inilah. So dalam aktiviti ini secara ringkas dia macam ni. Okey, secara ringkas dia penyulingan berperingkat secara ringkas ya. Okey, apa yang dilakukan kamu tengok di sini ya. Petroleum itu diletakkan di dalam tabung didih. Tabung didih ni pula digantung pada kaki retot ya, dan pengapit dia ni. Kemudian petroleum mentah ni pula, petroleum ni diletakkan kapas kaca lah. Tujuan dia untuk mengelakkan berlakunya apa ni letusan-letusan percikan-percikan daripada petroleum itu sendiri apabila dipanaskan. Kemudian diletakkan termometer yang boleh menyukat suhu sehingga 360 darjah Celsius. Kemudian ada satu tiub pengantar yang membolehkan gas yang terkeluar di sini. Bila dipanaskan, bila sampai satu takat didih tertentu, bahan tertentu akan dihasilkan. Dia akan termeruap, dia akan meluap, dia akan bertukar menjadi gas. Gas tersebut akan dihantar melalui tiub pengantar di sini dan dikumpulkan di dalam tabung uji yang ini dipanggil sebagai hasil penyulingan. Okey, itu proses dia. Jadi dalam kilang, dalam loji penapisan petroleum ni, lebih kurang konsep dia macam itulah. Kita akan panaskan mengikut suhu-suhu tertentu. Bila sampai suhu tertentu iaitu takat didih bahan A contohnya. So bahan A akan terurai menjadi wap, so akan dikumpulkan. Kemudian pada suhu yang lebih tinggi lagi, bahan B pula akan terurai. Begitulah seterusnya. Ya. Jadi dalam kes ini, kita akan gunakan seperti ini dan akan dipanaskan secara berperingkat-peringkat. Dan peringkat itu adalah seperti inilah. Ya. Antara 80 hingga 150 darjah Celsius. Hasil penyulingan yang terkumpul dilabel sebagai pecahan 2. Kemudian 150 darjah Celsius hingga 230 darjah Celsius. Hasil penyulingan dilabel sebagai pecahan 3. 230 hingga 250 darjah Celsius hasil penyulingan yang terkumpul dilabel sebagai pecahan 4. Dan apa yang akan dilakukan, dia akan perhatikan dan catat warna setiap pecahan petroleum yang berlabel 1, 2, 3 dan 4. Kemudian dituangkan ke dalam piring sejak yang berasingan dan diperhatikan kadar pengaliran ataupun kelikatan setiap pecahan petroleum itu. Jadi kemudian dilakukan ujian kayu uji bernyala dan dibandingkan keboleh bakaran setiap pecahan petroleum itu. Jadi berdasarkan kepada eksperimen tersebut, so pemerhatian dicatatkan macam ni. Okey, bahan yang diperolehi antara 30 hingga 80 darjah Celsius. Okey, apa warna dia, kelikatan dia macam mana, keboleh bakaran dia macam mana. Kemudian bahan pecahan kedua, warna dia macam mana dan seterusnya, ketiga dan 4. Jadi dalam petroleum itu ada banyak bahan-bahan yang berbeza dari segi takat didih dia, maka kita perolehi dia dengan cara memanaskan dia sehingga takat didih masing-masing. Jadi inilah yang dipanggil sebagai penyulingan berperingkat. Kena ingat penyulingan berperingkat. Jadi kena ingat nama ni. Okey, jadi itulah bagaimana untuk kita membincangkan tentang proses penyulingan berperingkat untuk petroleum. Jadi setelah kita memperolehi semua jenis hidrokarbon ini yang ada di dalam petroleum, maka kita akan lihat pula kepada pembahagian dalam hidrokarbon itu sendiri. Pembahagian dalam hidrokarbon. Jadi bila kita dah dapat banyak bahan-bahan hidrokarbon, jadi kita nak tengok pula pembahagian bahan-bahan hidrokarbon ini. Okey, so kita Okey, sekarang ni
Okey, sebatian hidrokarbon Okey, sebatian hidrokarbon ya. Sebatian hidrokarbon ni kita boleh bahagikan dia kepada dua jenis ya. Sebatian hidrokarbon ni kita bahagikan dia kepada dua jenis ya. Okey, yang pertama kita sebut dia sebagai hidrokarbon tepu. Yang pertama kita panggil dia hidrokarbon tepu. Tepu. T-E-P-U. Okey, hidrokarbon tepu. Dan yang kedua kita panggil hidrokarbon tak tepu. Hidrokarbon tak tepu. Okey. So itu pembahagian hidrokarbon. Okey. Sekarang ni tepu tak tepu ni apa sebenarnya? Okey. Tepu ni kalau dalam bahasa ni kita sebut tepu ni maksudnya macam dah penuh lah. Tak tepu ni maksudnya masih lagi ada ruang-ruang kosong, ruang-ruang untuk diisi. Lebih kurang macam itulah. Jadi lebih kurang maksud dia hidrokarbon tepu ni maksudnya hidrokarbon yang telah cukup dia punya ikatan dia. Maksudnya kalau dia nak bertindak balas agak sukar untuk bertindak balas. Manakala hidrokarbon tak tepu ni adalah hidrokarbon yang ada ruang untuk bertindak balas dengan bahan-bahan yang lain. Jadi kita tengok dari segi sains apa yang dimaksudkan dengan hidrokarbon tepu ni. Okey, hidrokarbon tepu ni adalah merupakan suatu hidrokarbon yang mempunyai ikatan kovalen tunggal. Susah sikit nak faham dia mempunyai ikatan kovalen tunggal antara atom karbon dan atom karbon yang lain. Antara atom karbon dan atom karbon yang lain. Okey, so sebenarnya bila kita perhatikan secara kimia, sesuatu hidrokarbon ini dia tersusun lebih kurang macam ni. Ini contoh saja. Okey, C adalah simbol bagi karbon. Antara satu atom karbon dengan satu atom karbon yang lain ada ikatan. Antara satu atom karbon dengan atom karbon yang lain tu ada ikatan. Ikatan itu digambarkan sebagai satu garis macam ni. Dia macam terikat. Ni ikatan lah. Jadi ini dipanggil ikatan. Okey. Jadi hidrogen pula dia akan terikat macam ni dengan karbon. Macam tu. Okay, ni contoh. Kita wakilkan ikatan antara atom hidrogen dengan atom karbon ini dengan garisan ikatan macam tu lah. Okey, ni contoh Ni memang ada salah satu bahan. Okey, jadi yang dimaksudkan ikatan kovalen tunggal tu adalah ikatan yang ini. Ikatan antara karbon dan juga karbon. So sekarang ni, okey, yang ini adalah ikatan kovalen. So antara karbon dengan karbon ni adalah ada ikatan dia yang mengikat antara satu atom dengan atom yang lain. Kita panggil ikatan kovalen. Dan satu garis ini mewakili satu ikatan. Jadi oleh kerana itu, hidrokarbon tepu adalah hidrokarbon di mana dia hanya
mempunyai ikatan kovalen satu saja ataupun kita sebut ikatan kovalen tunggal. Maksudnya mana-mana atom karbon antara satu sama lain semuanya diikat oleh satu ikatan kovalen tunggal sahaja antara satu karbon dengan karbon yang lain. Itu yang dimaksudkan. Jadi apabila sesuatu bahan hidrokarbon itu dia hanya mempunyai ikatan tunggal sahaja, maka itu adalah hidrokarbon tepu. Okey, itu yang dimaksudkan. Jadi hidrokarbon tepu adalah suatu hidrokarbon yang mempunyai ikatan. Jadi bila nak jawab apakah yang dimaksudkan dengan hidrokarbon tepu, iaitu hidrokarbon yang mempunyai ikatan kovalen tunggal antara atom karbon dengan atom karbon yang lain. Ini contoh dia, nak faham. Contoh bahan yang dimaksudkan sebagai hidrokarbon tepu tu adalah, nama dia adalah alkana. Nama bahan tu adalah alkana. Okey, so boleh faham yang tu? Okey. Seterusnya kita tengok pula kepada hidrokarbon tak tepu. Hidrokarbon tak tepu pula adalah merupakan suatu hidrokarbon yang mempunyai sekurang-kurangnya satu ikatan kovalen, masih lagi merujuk pada ikatan kovalen antara karbon dengan karbon. Sekurang-kurangnya satu ikatan kovalen ganda 2. Di antara satu atom karbon dengan atom karbon yang lain. Yang lain. Okey, so contoh dia kita ambil macam ni juga. Okey. Dia mesti ada ikat dengan hidrogen juga. Ikat dengan hidrogen, contoh. Okey. Dia akan ada satu ikatan tu, dia ada dua. Antara karbon, antara karbon ini dengan karbon ini, dia ada dua ikatan. Maksudnya digambarkan melalui dua garis. So dua garis ini bermaksud ada dua ikatan. Dan ikatan itu dipanggil sebagai ikatan kovalen ganda 2. Dipanggil sebagai ikatan kovalen ganda 2. So yang ini dipanggil sebagai ikatan kovalen ganda 2. Ganda 2. So jika sesuatu bahan hidrokarbon tu ada sekurang-kurangnya, maksudnya ada satu je yang ganda 2, yang lain-lain semuanya tunggal. Okey, bermaksud sebatian hidrokarbon itu digelar sebagai hidrokarbon tak tepu. Itu contoh dia. Itu penerangan dia. Jadi contoh nama bahan yang termasuk dalam hidrokarbon tak tepu ni adalah alkena. Okey, kamu tengok apa beza ni? Yang ini alkana. Alkana. Yang ini beza dia, ni alkena. Ada E kat sini. Yang ni A kat sini. Alkana, ni alkena. Okey. So alkana adalah bahan hidrokarbon tepu. Alkena adalah suatu bahan hidrokarbon tak tepu. Okey, ini contoh dia. Sebenarnya ada banyak lagi. Ini contoh dua contoh yang awal lah yang boleh dibagi tahu. Okey, so yang itu adalah penerangan
untuk hidrokarbon tepu dan hidrokarbon tak tepu. Okey. So, penerangan seterusnya adalah kalau kita lihat ni penerangan tadi yang cikgu terangkan. Okey, harap kamu boleh dapat bezakan di antara hidrokarbon tepu dan hidrokarbon tak tepu. Okey. So, seterusnya ada disebut di sini siri homolog. Apakah dia siri homolog? Okey, perkataan siri homolog ni sebenarnya adalah merupakan pembahagian kumpulan-kumpulan. Kumpulan-kumpulan dalam sebatian organik itu sendiri. Okey, so siri homolog maksudnya kumpulan. Untuk mudahkan faham, siri homolog bermaksud kumpulan-kumpulan dalam sebatian organik. Jadi, dalam sebatian hidrokarbon ada siri homolog dia. Maksudnya ada kumpulan-kumpulan dia. Dan banyak kumpulan dan hanya 2 kumpulan sahaja yang dibincangkan yang dalam silibus sains tingkatan 5. 2 siri homolog sahaja atau 2 kumpulan yang cikgu sebut 2 siri homolog atau 2 kumpulan. Maksudnya siri homolog tu merujuk kepada kumpulan. Okey, kumpulan yang pertama, siri homolog yang pertama adalah alkana. Siri homolog yang kedua dipanggil alkena. Siri homolog yang ketiga dan seterusnya. Ada lagi, yang ketiga sebenarnya alkohol. Kemudian lemak yang dalam silibus ni ada banyak lagi. Sebenarnya ada asid karboksilik, ada ester. Itu pun adalah kumpulan-kumpulan ataupun siri homolog. Selepas ini kita akan tengok 5.3 tajuk dia alkohol. So alkohol itu adalah siri homolog. Salah satu siri homolog dalam kumpulan sebatian karbon organik. Okey, so dalam sebatian karbon organik dia ada siri homolog dia. Kenapa siri homolog? Maksudnya dalam alkana contoh, alkana ni pun maksudnya dia juga suatu kumpulan kecil di bawah. Dia adalah satu kumpulan di dalam siri homolog di mana dalam alkana itu sendiri ada banyak lagi sebatian-sebatian lain yang tergolong dalam alkana itu. Dan alkana ni pula, alkana dan alkena contoh untuk kita bagi tahu tadi sebatian hidrokarbon tepu, di mana setiap atom karbon dia mempunyai ikatan kovalen tunggal dengan atom karbon yang lain. Okey. So disebabkan alkana ni dia hidrokarbon tepu dan dia adalah suatu kumpulan, maka mana-mana sebatian yang mempunyai ciri yang sama sebagai alkana maka dia termasuk di dalam kumpulan alkana. Begitu juga dengan alkena. Alkena juga adalah satu kumpulan. Di dalam dia ada ahli-ahli yang lain. Ahli dia semua mempunyai sifat hidrokarbon tak tepu. Jadi, apa beza di antara satu ahli dengan ahli yang lain? Okey. So, sebelum masa pun nak habis, cikgu terangkan dulu. Siri homolog ni, cikgu tulis. Okey, siri homolog. Okey, untuk mudah faham dia adalah kumpulan. Kumpulan dalam sebatian organik. Sebatian hidrokarbon organik. Siri homolog tu. Okey, dalam siri homolog, kumpulan-kumpulan dalam sebatian organik, kumpulan yang pertama kita panggil alkana. Kumpulan yang kedua kita panggil alkena. Dia ada banyak. Kumpulan ketiga kita panggil alkohol. Nanti bab yang seterusnya kita tengok alkohol. Dia sebenarnya salah satu kumpulan dalam sebatian organik. Dipanggil dalam siri homolog lah. Siri homolog yang seterusnya lepas alkohol tak ada dalam silibus kamu. Cikgu sebut saja asid karboksilik. Cikgu sebut saja karboksilik. Untuk kamu nampak beza dan mudah faham. Kumpulan lain, siri homolog lain panggil ester. Siri homolog yang lain seterusnya lemak
Seterusnya minyak. Ni semua yang lemak dan minyak ada dalam silibus kita. Lain. Dah sampai sinilah yang belajar. Okey, nak bagi tahu dia, ya. Dalam Alkena itu sendiri, dia juga Alkena ni juga adalah suatu kumpulan. Kumpulan yang ada ahli dia. Ya. Ada banyak ahli-ahli dia yang sebatian-sebatian dia termasuk dalam kumpulan Alkana. Kenapa masuk dalam kumpulan Alkana? Kenapa termasuk dalam kumpulan Alkena? Kenapa masuk dalam kumpulan alkohol? Sama. Semua masing-masing ada banyak lagi bahan-bahan yang termasuk dalam kumpulan masing-masing. Sebab apa? Sebab masing-masing ni bahan mempunyai sifat kimia yang sama. Jadi contohnya, semua ni ada bahan yang sama sifat dia, maka termasuk dalam Alkana. Contoh okey, contoh nama bahan tu nama bahan tu metana. Seterusnya yang kedua kita sebut etana. Nama bahan tu. Ahli dia, Semua ahli ni berbeza antara satu sama lain dari segi bilangan karbon. Bilangan karbon lah yang membezakan di antara satu baru masuk, nak habis. Okey, yang membezakan ahli di dalam Alkana ataupun Alkena ataupun alkohol ni adalah bilangan karbon. Bilangan karbon itu digambarkan melalui nama yang berbeza. So nama-nama ni sebenarnya menunjukkan bilangan karbon. Metana, tapi hujung dia sama, ana. Yang ni ana. Depan je, met, etana. Yang lain propana, ni contoh propana. Yang keempat butana. Itulah dia. Jadi yang membezakan dia adalah bilangan karbon. Yang ni ada 1 karbon. Ini ada 2 karbon. Ini ada 3 karbon. Kalau lukiskan macam tu. Ini ada 4 karbon. Macam tu. Sama juga dengan alkena. Dia ada etena. Bila tulis macam tu. Ahli yang kedua adalah propena. Dia beza kat situ. Hujung dia yang sama, maksudnya dia kumpulan yang sama. Depan saja berbeza sebab menunjuk depan ni pro ni 3. Kalau butena, ENA, kumpulan alkena, depannya butena ni maksudnya 4 karbon. Alkohol pun sama nanti. Jadi kita masuk dalam tajuk alkohol, kita ada metanol. Jadi hujung dia OL tu maksudnya dia kumpulan alkohol. Kita ada etanol. Ini biasa bahan alkohol. Etanol tu bahan alkohol yang ada di dalam arak. Kemudian kita ada propanol. Ni contoh-contoh supaya kamu faham cikgu cakap ni lebih dari ni dalam kimia sebenarnya butanol supaya kamu nampak gambaran keseluruhan Jadi dalam setiap siri homolog ni ada ahli-ahli bahan dia yang berbeza dari segi bilangan karbon tapi punya sifat yang hampir sama lah dari segi kimia. Okey, so begitulah penerangan cikgu berkaitan dengan siri homolog ni. Jadi harapnya kamu dapat memahami sebersedikit berkaitan dengan apa yang telah diterangkan berkaitan dengan siri homolog ni. Dan kalau kita tengok dalam buku teks, bagaimana ahli itu berbeza di antara satu sama lain. Sebab, oleh sebab alkana merupakan satu siri homolog, setiap ahli siri homolog alkana dapat diwakili oleh formula AM. Ni formula AM dia. Ni dah masuk kimia lah. Lepas tu formula AM yang mewakili ahli dalam alkena pula CnH2n. Yang ni CnH2n tambah 2. Jadi penerangan dia sebelah kanan ni. Alkana ikatan tunggal. Alkena ada ikatan kovalen ganda 2. Okey.
So cikgu rasa sampai situ dulu untuk penerangan 5.2 ni. Ya. Kita tak dapat nak sambung lagi. Seterusnya 5.3. Ini yang cikgu masukkan tadi. Nama bahagi 6 ahli pertama, Alkana dan Alkena yang ditunjukkan dalam jadual 5.1. Ini tadi ya. Yang cikgu sebut nama tadi. Okey, semua berbeza dari segi bilangan karbon. Ya. Okey, bilangan karbon 1 metana, alkena tak ada. Bilangan karbon 2 nama dia etana. Jadi dalam alkana ada ahli-ahli dia yang berbeza dari segi bilangan karbon. Begitu juga dengan alkena, alkohol dan sebagainya. Ya, jadi itu yang cikgu telah terangkan tadi. Diharapkan kamu dapat memahami perkara yang berkaitan dengan hidrokarbon ini. Ya, jadi minggu depan baru kita masuk kepada alkohol pula setelah kita membincangkan perkara berkaitan dengan hidrokarbon yang merupakan sumber tenaga alternatif dan tenaga boleh baharu dalam kehidupan harian kita. Ya, sangat penting ya. Jadi cikgu kita berhenti dulu di situ. Ya, dan kita akan sambung lagi pada minggu hadapan untuk tajuk alkohol. Jadi boleh tinggalkan kelas kita. Terima kasih banyak-banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you, cikgu. Okay. Thank you, cikgu. Okay, terima kasih Asyik, sama-sama. mana saya? Cakap sama-sama tu. Okay, terima kasih sama-sama semua. Hello. Hello. Okay.